Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Hari ini 14 September 2015 bersamaan dengan hari Isnin bersama saya Nurbaya Hassan dan saya Raditya Arman Muhammad melalui Radio Dura Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini hari Isnin, Radi. Yeah. No Monday Blues ya. No Monday Blues. Jangan sebab ada kita Monday pakai Blues. Baju garis-garis sama. Melintang pula tu, biru putih. Dan hari ini 14 September 2015 bersama dengan hari Isnin, saya ingin memberikan sedikit update mengenai cuaca pada hari ini. Pada pagi tadi berjerubu sepanjang hari ini, dan kemungkinan pada petang hari nanti akan berlaku hujan di 1-2 tempat. InsyaAllah jika berlaku hujan akan kuranglah sedikit indeks pencemaran udara dan kuranglah sedikit berjerubu dengan harapan langit kita sedikit cerah, clear supaya tak berjerubu. Dan informasi update mengenai jerubu ini dikatakan bertambah teruk. Putrajaya, Banting, Pelabuhan Klang dan Nilai adalah antara lokasi yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU tidak sihat tertinggi sehingga 7 pagi tadi. Banting merekodkan bacaan IPU 175, Pelabuhan Klang 162, Putrajaya 163 dan Nilai pula 170. Di ibu negara, kualiti udara di Kuala Lumpur pada pagi ini masih tiada perubahan, kekal pada tahap tidak sihat dengan bacaan terkini di Batu Muda sebanyak 156, manakala cerah 149. Selain itu, 21 kawasan lagi termasuk Lakin, Lama, Muar, Pasir Gudang, Bandaraya Melaka, Bukit Rambai, Port Dickson, Seremban, Kuantan, Ipoh, Taiping, Sri Manjung, Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang dan Shah Alam juga mencatat bacaan IPU tidak sihat melebihi 100. Dan di Sabah pula kualiti udara pada tahap sederhana. Saya kami berharap agar hujan di petang hari nanti akan mengubah sedikit indeks pencemaran udara, akan merendahkan sedikit indeks pencemaran udara, akan memberikan kita langit yang cerah, tidak berkepul-kepul berasap. Sebab sudah terasa sakit tekak, stuffy nose dan udara yang dihirup tu terasa seperti udara berbau hangit. Dan dinasihatkan kepada orang ramai agar memakai topeng. Sudah diwajibkan memakai topeng, terutamanya kepada kanak-kanak yang pergi ke sekolah dan sebagainya. Kurangkan aktiviti di luar rumah dan perbanyakkan minum air. Itu yang penting. Dan seterusnya, kami di Durian Nusantara ingin mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terlibat dengan tragedi di Mekah, di mana ujian yang diturunkan kepada manusia merupakan salah satu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Umat Islam secara umumnya memahami tiada ujian yang diturunkan Allah selain yang mampu dihadapi mereka. Dan minggu ini merupakan minggu yang sangat menyedihkan buat umat Islam kerana terdapat dua perkara yang terjadi. Pertama, tragedi di Mekah, dan kedua, Al-Aqsa telah pun diserang. Bermula dengan tragedi kren runtuh di Masjidil Haram Jumaat lalu. Umat Islam sekali lagi bersedih. Semalam umat Islam sekali lagi bersedih dengan berita Masjid Al-Aqsa diserang pula oleh tentera Israel. Dan di laman media sosial, umat Islam rata-ratanya berkongsi kesedihan. Malah ada yang menyifatkan hujung minggu lalu adalah antara paling sayu untuk dilalui oleh mereka. Namun begitu, di sebalik bencana yang melanda, ia tetap mempunyai sisi yang positif, di mana umat Islam di seluruh dunia saling mengucapkan takziah antara satu sama lain, berkirim salam dan saling mendoakan, biarpun mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Ini buat pertama, ini menunjukkan keukhuwahan dan ada jalinan silaturahim, walaupun
kita tidak mengenali, umat Islam ni tidak mengenali antara satu sama lain. Dan sebenarnya bukan saja umat Islam bersatu, seluruh dunia yang bukan Islam juga mengucapkan salam takziah kepada mangsa-mangsa tragedi di Mekah. Dan ini menunjukkan semangat dan rasa kemanusiaan. Untuk pengetahuan para pendengar, dalam kejadian kren runtuh Jumaat lalu, 5 jemaah haji dari Malaysia antara 107 orang yang maut yang terlibat dalam tragedi itu. Dan manakala dalam kejadian serangan ke atas Al-Aqsa pada hari Ahad pula, tentera Israel mendakwa sekumpulan penunjuk perasaan berada di dalam masjid berkenaan. Namun laporan media Palestin pula menyatakan tentera Israel yang menyerang orang awam yang ketika itu baru saja selesai menunaikan solat subuh. Dan kita tidak tahu mana yang benar, sama ada kenyataan daripada tentera Israel ataupun laporan media Palestin. Hanya Allah yang mengetahui. Semoga mereka yang terlibat bersabar, ada hikmah di sebaliknya. Dan kepada yang jemaah haji yang masih lagi meneruskan ibadahnya, semoga mendapat haji yang mabrur. Ya, betul. Ya, hari ini 14 September, apa yang berlaku pada hari ini, Radhi? Ya, untuk sejarah hari ini 14 September, yang pertama pada tahun 786 Harun al-Rashid menjadi Khalifah Abbasiyah selepas kematian abangnya Al-Hadi. Harun al-Rashid lahir pada tahun 766 dan wafat pada 23 Mac 809. Harun al-Rashid adalah khalifah kelima dari Bani Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Seterusnya adalah mengenai penerbangan terakhir oleh pesawat Brewster Buffalo dalam perkhidmatan di Finland pada tahun 1948 bertepatan dengan 14 September. Sedikit mengenai Brewster Buffalo. Pesawat pejuang jenis Brewster Buffalo adalah sebuah pesawat pejuang binaan Amerika Syarikat yang berkhidmat secara berluas semasa Perang Dunia Kedua. Pesawat ini kadang-kala dipanggil sebagai kerada perang oleh perkhidmatan Amerika Syarikat kerana pembinaannya yang kurang baik dan prestasi yang juga kurang daripada pesaing-pesaing yang lain. Dan seterusnya mengenai sejarah hari ini pada 14 September adalah kapal angkasa lepas Soviet Luna 2 terhempas dan menjadi objek buatan manusia pertama sampai ke bulan, iaitu pada tahun 1959. Pada 2008, Sebastian Vettel memenangi Grand Prix Itali 2008, menjadikan pemandu termuda dalam sejarah Formula 1 yang memenangi perlumbaan Grand Prix. Sebastian Vettel yang lahir pada 3 Julai 1987 adalah seorang pemandu Formula 1 dari negara Jerman yang kini memandu untuk pasukan negara Austria Red Bull Racing. Beliau adalah juara dunia yang terkini selepas memenangi kejuaraan tersebut pada 2010, 2011 dan 2012. Dan masih lagi mengenai olahraga dari Malaysia. Pada 2013, pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia bawah 23 tahun menjuarai Pesta Bola Merdeka bertepatan dengan 14 September. Untuk ulang tahun pula ada yang menarik kan? Ya. Apa dia? Dua Menteri Sabah, iaitu Menteri Sabah pertama dan Menteri Sabah keempat, lahir pada tarikh yang sama dan tahun yang sama. Beza dia, yang seorang adalah Menteri Sabah yang pertama dan seorang lagi adalah Menteri Sabah yang keempat. Mereka adalah Muhammad Fuad Stephen, seorang Menteri Sabah yang pertama, dan kedua adalah Muhammad Said bin Keruak, seorang Menteri Sabah yang keempat, yang lahir pada 14 September pada tahun 1920. Dan mereka berdua menjadi Menteri Sabah. Sedikit dan seterusnya, kematian Muhammad Taraki, Perdana Menteri Afghanistan yang ke-10 pada tahun 1979. Nur Muhammad Taraki merupakan ahli politik Afghanistan. Partinya Parti Demokrasi Rakyat Afghanistan
telah menjatuhkan monarki Afghanistan, dan setelah presiden sebelumnya Muhammad Daud Khan dibunuh semasa keluarganya dalam sebuah kudeta. Beliau menjadi presiden Afghanistan sejak tahun 1978 sehingga beliau dikudetakan dan dibunuh oleh salah satu musuhnya di Parti Demokrasi Rakyat Afghanistan pada 14 September 1979. Itu sahaja sejarah untuk hari ini, Anne. Dan saya pula ingin berkongsi berkenaan sedikit tips untuk yang membolehkan para pendengar dan mungkin juga Radi kelihatan lebih muda. Ini merupakan 10 jenis makanan yang membolehkan membuatkan anda kelihatan lebih muda. Kebanyakan permasalahan tentang kecantikan boleh diselesaikan hanya dengan cara memilih pemakanan yang betul. Pemakanan yang baik bukan sahaja boleh mengecilkan saiz pinggang anda dan membina sistem imun tubuh badan, malah ia juga boleh memberi manfaat dari aspek kecantikan seperti mengurangkan kedutan, menjadikan rambut kelihatan lebih bermaya serta menguatkan kuku yang rapuh. Dan ini antara merupakan beberapa jenis makanan yang mesti termasuk dalam senarai runcit jika anda ingin mendapatkan kecantikan diri yang sebenar. Sebenarnya nak awet muda je. Perempuan apa lagi nak awet muda kan? Ya, betul. Pertama, kopi, Radi. Kita memang suka minum kopi. Yeah. Sebab itu kita awet muda. Secawan kopi setiap pagi bukan sahaja memulakan hari anda, malah kopi mempunyai sebatan bioaktif yang boleh membantu melindungi kulit anda daripada melanoma, iaitu kanser kelima paling utama di Amerika Syarikat. Berdasarkan sebuah laporan terbaru dalam jurnal Institut Kanser Kebangsaan, para penyelidik mendapati bahawa lebih banyak seseorang itu mengambil minuman kopi, semakin kurang risiko mereka untuk mendapatkan penyakit ini, iaitu penyakit melanoma, kanser, merupakan kanser kulit. Mereka yang minum 4 cawan setiap hari mempunyai risiko 20% lebih rendah risiko pembentukan melanoma malignan dalam tempoh 10 tahun berbanding individu yang tidak mengambil kopi. Jadi mari kita beli kopi dan minum kopi. Mulakan hari anda dengan kopi. Dan kedua, tembikai. Buah kegemaran orang ramai pada musim panas ini kaya dengan lisopin. Lisopin memberikan buah tembikai dan tomato warna merah serta bertindak sebagai antioksidan dan membantu mencegah kerosakan UV pada kulit. Para penyidik juga percaya bahawa tembikai mengandungi sebanyak 40% lebih fitokimia berbanding tomato merah dan bersama dengan SPF 3, jadi makan tembikai bagi meningkatkan perlindungan kulit anda terhadap cahaya matahari. Yang ketiga adalah buah delima. Biji buah yang hebat ini kaya dengan khasiat seperti vitamin C yang bertindak sebagai antioksidan, seterusnya menghalang pembentukan garis-garis halus, kedutan serta kekeringan kulit dengan menyutrakan radikal bebas yang menyerang kulit. Dan kemudian, nombor 4, blueberry. Tingkatkan seri wajah anda dengan mengambil buah blueberry. Buah ini merupakan sumber vitamin C dan E. Kedua-dua vitamin ini merupakan antioksidan yang berfungsi sejajar untuk mencerahkan kulit, tona wajah yang tidak sekata dan mencegah kerosakan disebabkan radikal bebas. Yang kelima, ini memang best, udang galah. Udang galah boleh buatkan kita awet muda. Udang galah merupakan makanan laut yang kaya dengan zinc serta mempunyai ciri-ciri anti keradangan yang boleh membantu merawat pelbagai masalah kulit termasuk jerawat. Zinc akan mempercepatkan pertumbuhan sel-sel baru kulit. Itulah sebabnya anda boleh mendapati terdapat banyak ubat jerawat yang menggunakan zinc sebagai nutrien di dalam kandungannya. Malah kajian menunjukkan bahawa orang yang mempunyai masalah jerawat mempunyai tahap zinc yang lebih rendah berbanding orang yang berkulit normal. Jadi makan udang galah yang kaya dengan zinc dapat membantu merawat pelbagai masalah kulit termasuk jerawat. Yang keenam, kale. Antara khasiat yang boleh didapati di dalam sayuran berdaun hijau ini iaitu kale ialah vitamin K. Ia menggalakkan pembekuan darah yang sihat, seterusnya mengelakkan daripada pembuluh darah di sekitar mata tidak pecah dan menyebabkan rupa anda sama seperti watak dalam cerita Walking Dead. Dan banyak zat besi. Kemudian yang ketujuh adalah telur.
kuku tangan dan kaki diperbuat daripada protein, maka kekurangan zat protein boleh mengaktifkan tolon lembut. Pastikan kuku anda tidak menipis dan rawat kuku anda dengan cara yang betul. Telur adalah sumber biotin yang baik. Ia merupakan sebuah vitamin B kompleks yang menghasilkan asid amino yang kemudiannya menjadi blok pembinaan protein. Yang ke-8 adalah kacang walnut, asid lemak omega 3 yang terdapat dalam minyak semulajadi yang mengekalkan kelembapan rambut, dan vitamin E yang membantu membaiki folikel adalah dua rahsia di sebalik rambut yang kuat dan bersinar, dan kacang ini kaya dengan kedua-dua zat tersebut. Ke-9, avocado. Berikut merupakan sebab mengapa perlu menyukai buah avocado. Kerana avocado kaya dengan asid oleic dan asid lemak omega 9 yang boleh membantu kulit mengekalkan kelembapan pada lapisan luar kulit dan memastikan ia terus lembut dan anjal. Yang ke-10, tembikai cantaloupe. Tembikai jenis manis ini mengandungi beta-carotene atau vitamin A yang dipercayai membantu mengawal pertumbuhan sel-sel pada kulit, kepala dan juga sebum di lapisan luar kulit. Ia boleh mengelakkan liang kecil daripada itu sumbat dan menyebabkan kepingan pada kulit. Dan akhir kata, kita sudah mengetahui jenis makanan awet muda yang mudah diperolehi. Jadi tak salah kalau kita pergi semasa kita nak shopping barang dapur, kita boleh beli barangan makanan ni sekali kan, sebab dia antara makanan yang boleh kita campurkan dalam makanan. Seperti telur, kita memang selalu makan telur kan. Dan tembikai merupakan dessert yang paling senang sekali. Dan yang pencuci mulut. terpenting sekali manfaat dari makanan tersebut. Yes, manfaat. Ya, itu saja pengenalan dari kami pada hari ini. Dan kita ke berita antarabangsa, Radhi. Berita Nusantara. Kita ke berita antarabangsa hari ini, 14 September 2015. Radhi nak mulakan dulu berita antarabangsa? Ya, berita yang pertama mengenai kejadian kren jatuh di Mekah. Raja Arab Saudi berjanji akan terbuka kepada pihak publik. Raja Arab Saudi iaitu Salman bin Abdul Aziz berjanji akan terbuka kepada publik mengenai hasil investigasi atau penyelidikan kecelakaan jatuhnya kren di Masjidil Haram Mekah yang menyebabkan setidaknya 107 orang tewas. Kecelakaan ini terjadi pada Jumaat petang waktu setempat di Mekah, bertepatan dengan 11 September 2015, di mana saat itu jemaah sedang menanti datangnya waktu solat maghrib. Kami akan melakukan siasatan segala kemungkinan penyebab jatuhnya kren dan akan mengumumkan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Raja Arab Saudi iaitu Salman bin Abdul Aziz. Dia berjanji bahawa dia akan terbuka mengenai segala fakta dari siasatan tersebut. Hingga saat ini, cuaca buruk dan angin kencang yang melanda Mekah dikatakan menjadi punca dan penyebab jatuhnya kren yang digunakan untuk rekonstruksi atau reconstruction Masjidil Haram. Gubernur Mekah Raja Khalid Al-Faisal juga memerintah segera supaya kejadian ini segera disiasati. Selain 107 orang tewas, sebanyak 238 lainnya dilaporkan terluka akibat kecelakaan tersebut. Dan dua warga negara Indonesia juga turut terdaftar sebagai korban tewas. Sejumlah sumber menyebut ada lebih banyak setidaknya 6 atau lebih warga dari Indonesia dan Malaysia juga dikatakan lebih dari 5 orang yang tewas dan dijangkakan lebih. Dan ada juga sebahagian yang hilang. Mereka masih lagi mencari sebab ada yang jemaah masih lagi tidak diketemui dalam timbunan-timbunan itu kan. Ya, betul. Seorang pekerja iaitu Abdul Aziz Makor menyatakan ia menyaksikan kren tersebut jatuh setelah terkena badai. Kalau tidak terkena, jambatan
Al-Tawaf, korban yang jatuh akan lebih banyak. Maknanya crane tu dia jatuh dan terkena kepada jambatan Al-Tawaf. Jadi kalau tiada jambatan tu mungkin angka atau jumlah korban mungkin lebih banyak. Dan kerajaan Arab sendiri, Raja Arab Saudi sendiri menyatakan bahawa setiap penyelidikan dan fakta-fakta terbaru dari penyelidikan jatuhnya kren ini akan disampaikan kepada rakyat di Arab serta semua negara yang menghantar jemaah haji ke Mekah. Dan saya pula ingin berkongsi mengenai seperkara lagi mengenai tragedi yang berkaitan dengan tragedi kren runtuh di Masjidil Haram Jumaat lalu. Saya telah melakukan sedikit research dan ini merupakan 8 tragedi paling menyayat hati yang berlaku sewaktu musim haji di Mekah. Dan tragedi kren runtuh di Masjidil Haram Jumaat lalu bukanlah insiden yang pertama seumpamanya sebenarnya. Dan sejak lebih 2 dekad yang lalu, banyak insiden yang berlaku membabitkan jemaah haji, kebanyakannya akibat daripada kecuaian dan kegagalan pihak-pihak tertentu menguruskan jemaah yang ramai. Ini merupakan senarai beberapa tragedi menyayat hati yang pernah berlaku dalam musim haji sebelum ini. Yang pertama, 2 Julai 1990, tragedi Terowong Al-Muasim merupakan tragedi dengan jumlah korban paling ramai setakat ini. Terowong pejalan kaki yang menghubungkan antara Mekah dan Mina itu runtuh dan mengakibatkan 1,426 jemaah maut. Seramai 19 jemaah Malaysia juga disahkan antara yang terkorban. Yang kedua, 31 Julai 1987. Tunjuk perasaan yang dibuat jemaah haji dari Iran mengakibatkan 400 orang maut. Pada 12 Januari 2006, kira-kira 360 orang jemaah haji maut selepas kejadian rempuhan di Mina ketika ramai orang berpusu-pusu untuk melontar di jamrah. Yang keempat pula, 15 April 1997, masih lagi di Mina, di mana kebakaran di kamp penempatan jemaah haji telah mengorbankan 343 nyawa. Yang kelima pula, 23 Mei 1994, insiden rempuhan di Mina semasa melontar di jamrah mengakibatkan 270 jemaah maut. Yang keenam, 1 Februari 2004, seramai 244 jemaah haji maut juga dalam insiden rempuhan ketika melontar di jamrah di Mina. Dan pada 9 April 1998, juga tragedi yang berpunca daripada kegagalan menguruskan jemaah ketika melontar yang mengakibatkan seramai 118 jemaah maut. Dan yang terakhir, pada 6 Januari 2006, 4 jemaah dari Malaysia antara yang terkorban apabila sebuah hotel di kawasan Al-Ghazah dekat Masjidil Haram runtuh dan mengorbankan 76 orang secara keseluruhannya. Jadi apa yang saya lihat dekat sini, kebanyakan tragedi berlaku ketika rempuhan, ketika berpusu-pusu untuk melontar di jamrah, iaitu di Mina. Mungkin pengurusannya kurang efisien, mengakibatkan orang ramai berkerumun, berpusu dan seperti satu rempuhan berlaku. Dan ini saja berita antarabangsa daripada kami. Kita berhenti sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Hari ini 14 September 2015 bersamaan dengan hari Isnin, dan kita di segmen Berita Nusantara, berita politik dan hal ehwal semasa yang ingin kami sampaikan kepada para pendengar adalah mengenai PRU Singapura yang telah pun berlaku pada hari Jumaat lepas pada 11 September 2015, iaitu Singapura memilih 2015. Dan
untuk pengetahuan para pendengar, lebih 2 juta pengundi telah pun keluar mengundi dalam PRU Singapura, dan mereka sangat teruja, terutamanya kepada pengundi pertama yang menunaikan tanggungjawab. Dan di media sosial banyak memperkatakan, banyak perkongsian pengalaman pengundi muda Singapura menunaikan tanggungjawab mereka. Dan laporan berita Mediacorp, parti yang memerintah iaitu Parti Tindakan Rakyat PAP, berhadapan dengan bilangan pengundi yang ramai yang lahir selepas tahun kemerdekaan Singapura iaitu 1965. Dan pusat pengundian, tempoh pembuangan undi dari jam 8 pagi hingga 8 malam pada Jumaat lepas pada 11 September 2015 berjalan lancar walaupun negara tersebut turut mendapat tempias bencana jerebu yang melanda negara-negara serantau. Dan portal berita channelnewsasia.com melaporkan para pengundi mula berbaris di pusat-pusat pengundian seawal jam 7.30 pagi untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Secara keseluruhannya, sejumlah 2.46 juta pengundi di negara bandaraya itu layak untuk membuang undi dalam PRU ke-12 selepas mendapat status merdeka pada tahun 1965. PRU tersebut menyaksikan pertandingan di setiap kerusi. Perdana Menteri merangkap Siswa Agung Parti Tindakan Rakyat PAP Lee Hsien Loong dan isterinya Ho Ching telah membuang undi di Sekolah Rendah Alexandra di Tanjung Pagar. Tanjung Pagar yang merupakan kubu kuat PAP sejak tahun pentadbiran pengasas Singapura mendiang Lee Kuan Yew yang meninggal dunia pada Mac lalu turut berdepan dengan persaingan. Sejumlah 4,868 warga Singapura di luar negara juga layak untuk mengundi dan mereka perlu berbuat demikian sebelum pada hari Khamis 10 September. Dan ini merupakan keputusannya, keputusan di mana PAP, People Action Party, kembali berkuasa menang 83 kerusi daripada 89 kerusi Parlimen Singapura. Dan parti itu telah memerintah Singapura sejak 1959, memenangi 83 daripada 89 kerusi parlimen dalam PRU pada Jumaat lepas, meneruskan kepimpinan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Bagaimanapun pembangkang Parti Pekerja WP pula mempertahankan 6 kerusi parlimen yang dimenangi pada pilihan raya lepas pada 2011. Ia juga adalah pilihan raya umum yang pertama selepas kematian Perdana Menteri pengasas Lee Kuan Yew yang meninggal dunia pada usia 91 tahun pada 23 Mac lepas. Dan bagi pilihan raya umum 2015 ini, calon dari 9 parti politik termasuk PAP, iaitu mereka bertanding 89 kerusi bertanding, bersaing bagi 16 kerusi kawasan pilihan raya kumpulan perwakilan GRC dan 13 kerusi pilihan raya kerusi tunggal SMC untuk mengisi 89 kerusi parlimen. 8 lagi parti ialah WP 28 kerusi, Parti Rakyat Singapura SPP 8 kerusi, Parti Demokratik Singapura 11 kerusi, Parti Perpaduan Nasional 12 kerusi, Perikatan Demokratik Singapura 6 kerusi, Parti Reformasi 11 kerusi, Parti Warga Diutamakan 10 kerusi dan Parti Kuasa Rakyat 4 kerusi. Untuk kali pertama sejak 2001, 2 calon bebas, Han Hui Hui dan Samir Salim Neji bertanding dalam pilihan raya umum kali ini. Itu yang berlaku di Singapura dan alhamdulillah walaupun keadaan berjerubu, pilihan raya diteruskan dengan baik, tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Tahniah kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kerana masih lagi meneruskan pemerintahannya untuk 5 tahun akan datang lagi. Seterusnya, berita terakhir mengenai politik dan hal ehwal semasa adalah berkenaan pengeboman di Thailand, di mana Thailand telah mengesan 10 akaun yang berkaitan dengan serangan bom tersebut.
Pejabat Anti Pengubahan Wang Haram Thailand ataupun AMLO telah mengesan 10 akaun bank yang disyaki digunakan untuk membiayai serangan bom di ibu negara Thailand iaitu di Bangkok yang telah mengorbankan 20 orang termasuk 5 rakyat Malaysia 17 Ogos lepas. Ketua AMLO, Kolonel Polis Sihanat Prayunat berkata 8 daripada akaun itu milik Wana Swanson, seorang wanita warga Thailand, dan satu lagi milik suaminya Emrah Davutoglu, seorang warga Turki. Satu lagi akaun ialah milik Yusufu Miraili yang ditahan dekat sempadan Thailand Kemboja akhir bulan lepas. Dan mereka juga dipercayai menggunakan satu lagi kaedah pemindahan wang seperti Western Union. Bila Ketua AMLO juga berkata transaksi menghabiskan kira-kira 1 juta baht dikesan pada dari Februari tahun lepas sehingga 27 Ogos tahun ini. Dan pada keseluruhan AMLO telah mengesan 13 orang disyaki terlibat dalam transaksi itu. Dan Sihanat berkata wang juga dimasukkan ke dalam akaun dari seberang laut oleh warga asing dan berdasarkan siasatan dan bukti seperti resit jualan. Sementara itu, jurucakap polis Thailand berkata pergerakan beberapa suspek serangan bom itu dilaporkan dekat sempadan Thailand. Sumber-sumber yang boleh dipercayai memberitahu pihak berkuasa Thailand bahawa ada beberapa suspek tidak jauh dari sempadan dalam kawasan Thailand untuk cuba melarikan diri. Bagaimanapun, jurucakap polis Thailand menyatakan kawasan sempadan yang suspek merancang untuk cuba gunakan bagi melarikan diri dari Thailand tidak dinyatakan. Itu yang berlaku dan semoga kes pengeboman di Bangkok ini dapat selesai dengan segera supaya kita tahu siapakah dalang yang terlibat dengan pengeboman ini. Itu sahaja berita untuk politik dan hal ehwal semasa. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita ke berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih mendengarkan kami lagi melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju melalui ASEAN. Bangkit dan maju bersama ASEAN, ya. Yeah. Dan hari ini 14 September 2015 bersamaan dengan hari Isnin, saya teruskan dengan berita ekonomi dan bisnes mengenai RISDA akan minta kerajaan Malaysia untuk benarkan kayu getah dieksport. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah ataupun RISDA akan mencadangkan kepada kerajaan Malaysia supaya membenarkan pokok getah yang ditebang dieksport ke luar negara. Pengurusinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata banyak pokok getah yang telah tua dan tidak produktif dibiarkan begitu saja kerana harga kayu getah di negara ini murah. Untuk mengelakkan pembaziran, RISDA akan mengusulkan agar kayu getah dibenarkan dieksport kerana adanya permintaan dari luar negara. Beliau turut berkata kerajaan sentiasa komited untuk membantu pekebun kecil berikutan kejatuhan harga komoditi itu termasuk mempertimbangkan permohonan mereka bagi mengurangkan caj pemprosesan pekerja asing yang mahal. Pekebun kecil merungut kerana caj membawa masuk pekerja asing melebihi RM270 Malaysia seorang sedangkan harga getah jatuh agak teruk. Isu ini akan ditangani segera. Pada masa yang sama, katanya RISDA turut meminta pekebun menghasilkan lebih banyak getah latex yang menguntungkan berbanding getah skrap selain memohon kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah agar menaikkan subsidi getah bagi menggalakkan pekebun kecil menambah pengeluaran untuk menampung permintaan tempatan.
Zahidi turut meminta pekebun kecil mengoptimumkan penggunaan tanah di kawasan ladang mereka dengan tanaman yang boleh menjana pendapatan sampingan seperti sayuran dan herba. Dan itu saja berita-berita Nusantara yang ingin kami sampaikan pada hari ini, 14 September 2015 bersamaan dengan hari Isnin. Dan kami akhiri berita Nusantara pada hari ini dengan kata-kata bijak oleh Radhi. Ya. Bersedih merupakan hal yang wajar. Ya. Tapi jangan sampai kesedihan membutakan hatimu hingga kamu berputus asa. Ya, kepada keluarga mangsa tragedi di Mekah, kami ingin ucapkan taziah. Bersabarlah, ada hikmah di sebalik apa yang berlaku, dan pasti mereka yang terkorban itu telah dijemput oleh Allah dengan sebaik mungkin kerana berlakunya di Mekah, di tanah suci Mekah. Dan kepada umat Islam yang lain, kita doakan agar jemaah haji dapat meneruskan ibadah dengan baik agar mereka mendapat haji yang mabrur. Dan kami sekali lagi di Durian Nusantara ingin mengucapkan taziah dan salam hormat. Jaga diri, pakai topeng, minum air yang banyak supaya kadar kesihatan dapat dijaga dalam musim jerebu ini. Ya. Kita tutup. Terima kasih, jumpa esok. Salam Nusantara.